Assalamualaikum, hai. Jumpa lagi kita dalam video yang akan berkongsikan tentang konten yang agak jarang kita jumpa. Kalau tunjuk gambar bunga ni, mungkin ramai yang tak tahu kan? Gambar buah ni pun mungkin ada di kalangan generasi baru yang masih tak tahu, betul tak? So, inilah dia buah asam gelugur yang terhasil daripada bunga betinanya. Pokok gelugur ni pula ada pokok jantan dan pokok betina. Pokok jantan tak boleh menghasilkan buah. Yang kita nak adalah pokok betina yang akan berikan hasil buah kat kita nanti. Okay, sebelum tu kami kongsikanlah sedikit info menarik berkaitan dengan asam gelugur. Yang pertama adalah gelugur ni merupakan tanaman saka, iaitu pokok kayu yang hidup lebih daripada 2 tahun dan tergolong dalam kategori nadi, iaitu tanaman yang jarang kita jumpa. Kalau nak tengok ladang komersial dan besar, agak susah lah sebab pokok gelugur ni banyak ditanam di sekeliling rumah sahaja. Gelugur ni juga mampu memberikan pendapatan sampingan yang lumayan. Ada yang boleh dapat pendapatan yang sangat baik hanya dengan 10 pokok gelugur saja di sekeliling rumah. Mengandungi asid hidroksisitrik, asid sitrik, asid tartarik, asid malik, asid askorbik yang membolehkan kandungan ini diekstrak untuk dijadikan produk-produk komersial. Dan ini menjadikan buah asam gelugur berpotensi tinggi untuk dimajukan melalui produk-produk hiliran yang telah dikomersialkan, sama ada di dalam ataupun di luar negara lah. Kini antara nilai tambah ataupun produk-produk hiliran yang telah diusahakan di Malaysia. Yang paling popular dah tentu asam keping lah. Seterusnya ada jus, cordial, halwa, paste, acar buah dan juga jam. Kalau di Thailand, lebih advance lagi lah. Hingga ada pil untuk kurus dikomersialkan hasil daripada ekstrak buah asam gelugur ni. Dan diklaim sebagai kurang kesan sampingan sebab menggunakan bahan-bahan daripada semula jadi. Kalau di Malaysia ni yang paling popular adalah asam keping lah. Sehingga dah terdapat beberapa usaha untuk dikomersialkan produk ini dari pemprosesan menggunakan kaedah tradisional kepada kaedah yang lebih advance untuk meningkatkan kuantiti pengeluaran. So antaranya guna rumah pengeringan solar, pengeringan menggunakan oven. Okey, mesin pemotong buah gelugur pun ada yang dah inovasikan untuk mempercepatkan kerja-kerja pemotongan buah berbanding kaedah lama menggunakan pisau. Sebenarnya apa isu dalam penanaman pokok asam gelugur ni? Yang pertama adalah penanaman anak pokok dari biji benih paling banyak diamalkan oleh penanam-penanam sedia ada kerana lebih mudah. Tapi kaedah ni akan menghasilkan 70% populasi pokok jantan yang tidak akan menghasilkan buah. Dan pokok nak tahu jantinanya pula, kita hanya boleh tahu pada tahun ke-7 atau ke-8, iaitu apabila pokok mula berbunga. Nah, ini pun bergantung kepada kesuburan pokok jugalah. Dan biasanya pokok jantan akan ditebang dan ditanam baru atau dibuat cantuman dengan pucuk ataupun sayun daripada pokok betina. Ini dah tentulah merugikan masa sebab ambil masa 7 ke 8 tahun. Lepas tu kita tebang pula dan kita cantum. Cantum ni pula memerlukan kepakaran dan ada yang berjaya, ada yang tak berjaya. Okay, macam mana kita nak tahu pokok yang kita tanam tu jantan ataupun betina? Yang pertama, kita boleh tengok bentuk kanopi pokok. Yang kedua, warna pucuk muda. Yang ketiga adalah ciri-ciri bunga yang terbentuk. Untuk ciri 1 dengan 2, kami boleh sebut ketepatannya mungkin antara 60 ke 70%. Yang ketiga ni, kami boleh sebut ciri-ciri yang sahih lah. Maksudnya dekat pokok tu dah keluar bunga, iaitu confirm lah itu adalah pokok jantan ataupun pokok betina. Dari segi bentuk kanopi pokok secara umumnya pokok gelugur ni ada 2 jenis kanopi, bentuk kanopi macam ni.
dipanggil drooping ataupun weeping. Kalau ikut penterjemahan dia, dua-dua ni melempai kan, tapi yang ni lebih melempai sebab kalau tengok dari segi daripada batang ni, daripada batang utama dia terus melempai tau dahan dia. Berbeza dengan yang ni, dia naik tegak dulu, lepas tu bila dah besar tu barulah kita nampak dia melempai dekat hujung. Okay, dari segi gambar sebenarnya, ini adalah pokok betina. Kalau dia besar sikit, kita boleh nampak bentuk dia macam bentuk piramid lah. Berbanding dengan pokok jantan, nampak tak beza dia kan? Jelas sangat beza dia. Tengok dia punya dahan-dahan ini terus melempai ke bawah macam ni. Turun ke bawah terus. Okay, dari segi warna pucuk. Kalau tengok gambar ini dengan gambar ini, boleh nampak tak beza dia dekat hujung-hujung ni? Kan, yang ni memang jelas warna merah. Pucuk dia warna merah. Ni kalau kita makan memang masam. Sedap lah. Kalau sakit kepala ni boleh hilang sakit kepala kalau makan pucuk ni. Berbanding dengan pokok jantan ni, ni pokok yang sama. Kita nampak warna pucuk dia tu kurang warna merah dia. Maknanya lebih hijau lah berbanding merah. So, ini adalah pokok betina. Ini adalah pokok jantan. Ini pokok gelugur jantan yang dah dewasa, yang mana kita tengok warna pucuknya pun kekal warna hijau. Jom kita tengok pula ciri-ciri bunga betina dan bunga jantan asam gelugur. Bila tengok dari pandangan atas macam ni, dua-dua ada kelopak bunga. Yang ini adalah kelopak bunga, tapi bahagian dalam ada perbezaan yang jelas. Untuk bunga betina, ada bahagian besar ni yang dipanggil stigma. Pada bahagian jantan ni pula, ada bahagian kuning yang dipanggil anther, yang akan keluarkan dia bunga berwarna kuning. Sini ya. Okey, ni pandangan sisi untuk bunga betina. Kalau tengok bunga betina, dia mesti ada bahagian yang dipanggil ovari. Bahagian ni yang akan kembang, akan menjadi buah. Bunga jantan ni pula dia macam ni je. Dia bahagian, ni lebih jelas anther tadi tu yang akan menghasilkan dia bunga. Dia terus dia sampai ke bawah. Dia tak ada struktur ovari ni. Dan biasanya saiz dia akan lebih kecil berbanding dengan bunga betina. Kalau tengok kat pokok pula bunga betina ni dia keluar majoritinya 2 ke 3 ataupun 4 kuntum sahaja setangkai bunga. Jarang sangatlah kalau kita jumpa yang keluar sejambak macam ni. Tapi kalau bunga jantan, sekali dia keluar, tengok terus sejambak. Kadang lebih daripada 10 bunga untuk setangkai. Tapi itulah kan, satu pun tak jadi buah, sayangnya. Bila kita tahu pokok jantan ni memang tak akan menghasilkan buah, mungkin ada yang bertanya, ada tak cara untuk dapatkan pokok betina saja bila kita tanam pokok asam gelugur ni? Kalau semua pokok betina, boleh ke pokok kita berbuah? Sebab dah tak ada pokok jantan kan? Semua tu kami akan ceritakan lanjut dalam video part 2. Nantikan bersama ya.